Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. GPS sokong gabungan PN dan BN Muhyiddin menjadi calon Perdana Menteri. Gabungan Parti Sarawak GPS hari ini mengumumkan mereka bersetuju untuk bergabung dengan BN dan Perikatan Nasional untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Pengurusinya Abang Johari Openg dilaporkan bernama sebagai kata GPS juga bersetuju untuk mencalonkan pengurus CPN Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Berdasarkan keputusan PRU 15 semalam, GPS mempunyai 22 kerusi parlimen. Dengan gabungan ketiga-tiga parti terbabit, ia membentuk 131 kerusi di Dewan Rakyat sekaligus melebihi jumlah minimum untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Terdahulu, Abang Johari mengadakan pertemuan dengan Muhyiddin di Kuala Lumpur. Turut hadir dalam pertemuan tersebut ialah Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Pada sidang media di Kuching, Sarawak hari ini, Abang Johari berkata keputusan itu dibuat untuk mengukuhkan dan menstabilkan negara demi memastikan kesejahteraan rakyat, menjaga ekonomi. Dia juga menegaskan kerjasama itu berdasarkan kepada semangat menjunjung perlembagaan, persekutuan dan kedaulatan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia juga melibatkan isu kebebasan beragama di Sarawak, autonomi untuk Sarawak dalam hal pendidikan dan kesihatan serta isu-isu lain berkaitan kepentingan Sarawak. Bagaimanapun, setakat ini belum ada sebarang pengumuman atau kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak BN berhubung kerjasama tersebut. Pada masa yang sama, perkembangan sebelum ini menampakkan wujud kumpulan tertentu dalam UMNO dan BN yang menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan. Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PH dan BN wajar selamatkan Malaysia. Kini sudah rasmi Pakatan Harapan memenangi jumlah kerusi terbesar pada PRU 15, namun ia tidak mampu membentuk kerajaan secara bersendirian. Ketika jalan yang terbuka di depan adalah bekerjasama dengan parti lain, wajar untuk PH diberi peluang terawal untuk mencuba bentuk kerajaan. Itu bermakna PH tidak boleh bersendirian dengan pasukannya, perjuangannya, manifesto dan kepimpinannya sahaja. Demi Malaysia yang kembali gemilang, PH mesti mendekati sama ada BN, PN atau parti-parti di Borneo. Dalam keadaan sekarang, usaha ada terbaik jika PN cuba bersama BN. Apakah dengan kerjasama itu PH boleh dianggap lari daripada prinsipnya menentang rasuah dan kezaliman? Jawapannya tidak sama sekali. Perjuangan itu masih boleh, malah mesti diteruskan. Sementara itu, BN akan kekal dengan amalan menyeleweng dan salah lakunya jika bersama dengan PH sebagai pentadbir negara. Sekali lagi, dalam keadaan sekarang, ia boleh diragui. Dengan kekalahan yang mengejutkan semalam, sudah tentu BN melakukan muhasabah secara drastik. Muhasabah itu dapat dilakukan walaupun ketika ini ia menjadi kerajaan bersama PH. Bahkan proses pembersihan itu lebih mudah untuk dilaksanakan dalam keadaan tersebut. BN boleh berganding bahu dengan PH bagi membersihkan negara daripada kejahatan rasuah. Kepentingan lain yang tidak kurang mustahak diharapkan daripada kerjasama PN dan BN untuk membentuk atau menyelamatkan negara daripada pemikiran ekstrim agama. Antara ancaman besar yang sedang dihadapi umat sekarang ialah kecenderungan kumpulan tersebut yang suka melebel orang Islam tidak sehaluan dengan gelaran jahat seperti munafik, fasik, kafir dan seumpamanya. Perbezaan politik dijadikan ukuran buat mereka menilai akidah umat Islam. Mereka sangat yakin bahawa hanya Muslim yang berfahaman seperti mereka saja betul dan dirahmati Tuhan, manakala yang selain dilabel sebagai kumpulan yang akan berdekam di neraka. PH dan BN mesti menyelamatkan Malaysia daripada pemikiran sebegitu melalui pembentukan kerajaan yang ada dalamnya PN dan atau sekurang-kurangnya salah satu parti dalam gabungan berkenaan. Malaysia memerlukan kesedaran dan kesederhanaan sesuai dengan semangat yang dianjurkan Islam di samping bertungkus lumus membangunkan semula ekonomi negara dan rakyat. Dengan kerjasama PH dan BN, parti kecil yang lain akan mudah mendekat serta kerjasama mengukuhkan kerajaan khususnya dari Sarawak dan Sabah. Ganding bahu dengan PH bagi membersihkan negara daripada kejahatan rasuah.
Kepentingan lain yang tidak kurang mustahak diharapkan daripada kerjasama PN dan BN untuk membentuk atau menyelamatkan negara daripada pemikiran ekstrim agama. Antara ancaman besar yang sedang dihadapi umat sekarang ialah kecenderungan kumpulan tersebut yang suka melabel orang Islam tidak sehaluan dengan gelaran jahat seperti munafik, fasik, kafir dan seumpamanya. Perbezaan politik dijadikan ukuran buat mereka menilai akidah umat Islam. Mereka sangat yakin bahawa hanya Muslim yang berfahaman seperti mereka saja betul dan dirahmati Tuhan, manakala yang selain dilabel sebagai kumpulan yang akan berdekam di neraka. PH dan BN mesti menyelamatkan Malaysia daripada pemikiran sebegitu melalui pembentukan kerajaan yang ada dalamnya PN dan atau sekurang-kurangnya salah satu parti dalam gabungan berkenaan. Malaysia memerlukan kesedaran dan kesederhanaan sesuai dengan semangat yang dianjurkan Islam di samping bertungkus lumus membangunkan semula ekonomi negara dan rakyat. Dengan kerjasama PH dan BN, parti kecil yang lain akan mudah mendekat serta kerjasama mengukuhkan kerajaan khususnya dari Sarawak dan Sabah. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Lim Kit Siang sarankan PH, PN dan Blok Borneo bekerjasama. Veteran DAP Lim Kit Siang hari ini mencadangkan Pakatan Harapan dan PN dan parti di Sabah dan Sarawak membentuk kerajaan bersama di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Cadangan itu dilontarkan susulan status parlimen tergantung yang berlaku sekarang ekoran keputusan PRU 15 semalam. Kata Lim Kit Siang, Malaysia kini berada dalam era baru politik gabungan. Saya cadangkan kerusi gabungan PH yang ada 82 kerusi, PN 73 kerusi dan Blok Borneo 35 di bawah pimpinan Anwar sebagai Perdana Menteri untuk membentuk sebuah gabungan bagi memulihkan kemerosotan Malaysia dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat bertaraf dunia untuk melawan rasuah. Gabungan untuk menjadikan Malaysia hebat. Ini akan mempunyai 190 orang ahli parlimen yang melebihi 2/3 222 kerusi Dewan Rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini. Lim yang tidak bertanding pada PRU kali ini berkata, dengan penguasaan majoriti mutlak itu, kerajaan gabungan terbabit boleh memindah perlembagaan Malaysia untuk kembalikan hak-hak Sarawak dan Sabah kepada parti termaktub dalam perjanjian 1963. Suruhanjaya SPR hari ini mengumumkan keputusan rasmi PRU 15 yang menyaksikan tiada parti mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Oleh itu, parti politik yang mendapat gabungan terbanyak perlu mengadakan gabungan untuk membentuk kerajaan. BN di bawah kepimpinan pengurusinya Ahmad Zahid Hamidi mencipta sejarah terburuk apabila hanya memenangi 30 kerusi. Lim berkata dengan pencapaian BN semalam sewajarnya Ahmad Zahid meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan memberi ruang kepada parti itu kembali prinsip asalnya seperti dipegang 4 presiden terawal. Saya telah memulakan perjalanan politik 57 tahun yang lepas dan hari-hari mengumumi hegemoni UMNO dengan menggeretakan kancil sahaja untuk menjadi satu krisis nasional. PRU semalam mungkin kelihatan seperti satu bencana untuk Malaysia. Ia patut dilihat sebagai pemangkin untuk Malaysia menjadi sebuah negara normal yang hebat dan bertaraf dunia, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Lim Kit Siang sarankan PH, PN dan Blok Borneo bekerjasama. Veteran DAP Lim Kit Siang hari ini mencadangkan Pakatan Harapan dan PN dan parti di Sabah dan Sarawak membentuk kerajaan bersama di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Cadangan itu dilontarkan susulan status parlimen tergantung yang berlaku sekarang ekoran keputusan PRU 15 semalam. Kata Lim Kit Siang, Malaysia kini berada dalam era baru politik gabungan. Saya cadangkan kerusi gabungan PH yang ada 82 kerusi, PN 73 kerusi dan Blok Borneo 35 di bawah pimpinan Anwar sebagai Perdana Menteri untuk membentuk sebuah gabungan bagi memulihkan kemerosotan Malaysia dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat bertaraf dunia untuk melawan rasuah. Gabungan untuk menjadikan Malaysia hebat. Ini akan mempunyai 190 orang ahli parlimen yang melebihi 2/3 222 kerusi Dewan Rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini.
Lim yang tidak bertanding pada PRU kali ini berkata, dengan penguasaan majoriti mutlak itu, kerajaan gabungan terbabit boleh memindah Perlembagaan Malaysia untuk kembalikan hak-hak Sarawak dan Sabah kepada parti termaktub dalam Perjanjian 1963. Suruhanjaya SPR hari ini mengumumkan keputusan rasmi PRU 15 yang menyaksikan tiada parti mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Oleh itu, parti politik yang mendapat gabungan terbanyak perlu mengadakan gabungan untuk membentuk kerajaan. BN di bawah kepimpinan pengurusinya Ahmad Zahid Hamidi mencipta sejarah terburuk apabila hanya memenangi 30 kerusi. Lim berkata dengan pencapaian BN semalam sewajarnya Ahmad Zahid meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan memberi ruang kepada parti itu kembali prinsip asalnya seperti dipegang 4 presiden terawal. Saya telah memulakan perjalanan politik 57 tahun yang lepas dan hari-hari mengumumi hegemoni UMNO dengan menggeretakkan kancil sahaja untuk menjadi satu krisis nasional. PRU semalam mungkin kelihatan seperti satu bencana untuk Malaysia. Ia patut dilihat sebagai pembangkit untuk Malaysia menjadi sebuah negara normal yang hebat.